Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, muka surat 31. Orang Ansar telah melihat belas kasihan Nabi SAW kepada penduduk Mekah dan melihat baginda mengarahkan agar mereka tidak dibunuh. Jadi di dalam Fathu Mekah ini, bila sahabat melihat bagaimana reaksi Nabi SAW kasih sayang kepada penduduk Mekah ini, sebab Rasulullah SAW sendiri pun memang dia lahir di Mekah. Jadi dia adalah perasaan sifat kasih kepada orang Mekah ini. Walaupun masa tu sebahagian mereka tidak memeluk Islam lagi. Jadi sebagai suatu kaedah dakwah ni untuk melembutkan hati mereka, Rasulullah tidaklah bersikap kasar dengan mereka. Walaupun pada ketika Rasulullah SAW berada di Mekah dulu, mereka mengasari Rasulullah, bertindak untuk membunuh dan menghalau Rasulullah, tapi Rasulullah ni dia tak balas dendam. Ini di antara sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi bila tengok suasana keadaan reaksi Rasulullah terhadap orang Mekah ini, lalu orang Madinah pun tak jadilah nak teruskan hasrat mereka untuk membunuh penduduk Mekah. Inilah yang menyebabkan mereka berasa susah hati. Bila Rasulullah tak mengasari orang Mekah ni, orang Madinah susah hati, tetap dia nak duduk di Mekah. Sebagaimana hadis yang kita baca semalam kan, tetap dia nak terus menetap di Mekah, tinggal Madinah. Jadi orang Madinah ni dia rasa mereka akan dipisahkan dengan Rasulullah SAW bertindak mendiami Mekah semula, yang mana Mekah ini tempat kelahiran beliau. Lalu Allah pun menurunkan wahyu dan Nabi SAW memberitahu mereka akannya dengan berkata, mafhumnya, sesungguhnya aku telah berhijrah kepada Allah dan kampung kalian untuk menetapi di sana. Jadi aku tak duduk di Mekah dah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan aku supaya berhijrah ke Madinah dan menetap di Madinah. Aku tidak akan meninggalkannya. Rasulullah tidak akan meninggalkan Madinah. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah pun dia wafat di Madinah Munawwarah. Dia tak pulang-pulang dah ke Mekah, kecuali di atas sesuatu urusan. Urusan apa? Di antaranya di dalam Fathu Mekah, yang keduanya ketika Rasulullah SAW menunaikan haji ataupun menunaikan umrah. Di atas sebab itulah Rasulullah pergi kembali ke Mekah dan tidak akan berpaling daripada hijrah yang aku lakukan kerana Allah. Jadi hijrah itu bukan saja-saja, tapi di atas perintah dan arahan daripada Allah. Sebaliknya aku akan kekal bersama dengan kalian. Ini jaminan yang ditegahkan oleh Rasulullah SAW. Aku akan kekal bersama kalian. Bila mereka melihat reaksi sahabat orang-orang Madinah ni susah hati, takut mereka ditinggalkan oleh Rasulullah. Orang Madinah ni dia rasa susah hati, mereka bimbang takut mereka akan berpisah dengan Rasulullah kerana Rasulullah pergi ke Mekah. Jadi Rasulullah kata, tidak, aku akan tetap bersama dengan kalian. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Maksud baginda, aku tidak akan kembali hidup kecuali bersama kalian dan tidak akan mati kecuali bersama kalian di Madinah. Ini penjelasan Rasulullah kepada penduduk Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata tersebut, orang Ansar pun menangis. Sangkaan dan dakwaan mereka meleset.
Orang Ansar pun menangis kerana terlalu suka dan memohon keampunan di atas keterlanjuran mereka. Mereka terlanjur membuat satu andaian yang Rasulullah akan meninggalkan mereka, tinggal akan pergi berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah dan mendiami Mekah semula. Demi Allah, kami hanya berkata sedemikian kerana kami bersungguh-sungguh mahukan dirimu. Punya saya, punya cerita kepada Nabi, tak nak berpisah dengan Nabi walaupun sekejap, walaupun sebentar. Itulah sebabnya hadis-hadis yang pernah kita baca tentang bagaimana daripada kalangan sahabat ini dia sampai termimpi-mimpi Rasulullah bila berpisah dengan Rasulullah beberapa masa sahaja, sekejap sahaja. Di antaranya golongan Muhajirin sendiri, bila Rasulullah SAW sampai dulu daripada mereka di dalam peristiwa hijrah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi Rasulullah sampai dulu dengan Abu Bakar. Jadi mereka yang tak sempat berserta serentak bersama dengan Rasulullah ini, berpisah dengan Rasulullah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Jadi mereka rasa rindu Rasulullah sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi mereka. Sebab itunya datang hadis-hadis Nabi SAW, Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqzah. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, dia akan melihat aku ketika jaga. Ketika jaga apabila golongan Muhajirin pergi berhijrah ke Madinah Munawwarah, maka bertemu dengan Rasulullah di sana. Itulah yang dimaksudkan melihat aku dalam keadaan jaga. Ini khusus bagi sahabat, bukan bagi kita. Bagi kita tak boleh kita mendakwa kita melihat Rasulullah secara yaqzah atau secara jaga. Kalau kita mengaku begitu, maka kita telah menjadi sahabat Nabi. Kerana definisi sahabat melihat Nabi secara terang dan nyata. Rasulullah mengucapkan kata-kata tersebut, orang Ansar pun menangis dan memohon keampunan ke atas keterlanjuran mereka. Kata mereka, kami demi Allah, kami hanya berkata sedemikian kerana kami bersungguh-sungguh mahukan dirimu. Kami mahu engkau bersahabat dan kekal bersama kami supaya kami dapat mengambil manfaat dan berkat daripadamu. Bersama Nabi kan berkat, nak sentiasa keberkatan itu berterusan. Serta engkau tunjukkan kami ke jalan yang lurus seperti mana firman Allah. Jadi Rasulullah SAW di dalam menyampaikan dakwahnya sentiasa menunjukkan para sahabat kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Tidak ada suatu jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah melainkan benar, adalah merupakan jalan hidayah. Jadi sebab diutuskan Rasulullah juga penyebab kepada seluruh alam ini memperolehi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan nak bawa rahmat kepada seluruh Arab. Maknanya selama mana-mana orang, mana-mana individu, kumpulan, mana-mana pihak bersama dengan Rasulullah, sentiasa dapat rahmat, sentiasa dapat petunjuk, sentiasa dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu orang Madinah ni dia tak nak sangat sekali-kali berpisah dengan Rasulullah walaupun sebentar. Firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamulah petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi tak ada lain, tak ada bukan Rasulullah sahaja yang menunjuk jalan yang lurus. Selain daripada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Nabi, banyak jalan-jalan yang tak lurus. Sebab itu dalam Quran sendiri menyebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Rasulullah mesti dibawa jalan yang lurus. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Selain daripada jalan Rasulullah ni, banyak jalan. Yahudi, Nasrani, Buddha, jalan sesat, terlalu banyak kan? Kalau pilih jalan tu, kita akan jadi berpecah. Jadi Quran ajar supaya Nabi sebut, kalau nak dapat jalan hidayah, petunjuk, jalan selamat, dunia akhirat, jalan Nabi. Wa anna hadza sirati mustaqiman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah jalanku, jalan yang lurus, jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan. Jadi jalan sesat ni banyak. Jalan lurus tu satu je, hak ikut Nabi. Selain daripada jalan Nabi tu sesat. Jadi kena pilih jalan Nabi ya. Untuk memastikan bahawa kita ini selamat dunia dan akhirat. Tengok ayat ni begitu jelas, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya kamulah petunjuk kepada jalan yang lurus.
Inilah makna kata-kata Ansar. Kami hanya berkata demikian kerana tidak mahu kehilanganmu. Bila hilang daripada Rasulullah, jauh daripada Rasulullah, hilanglah keberkatan yang dapat diambil daripada Rasulullah. Maksudnya kami tidak akan mahu melihat kami tidak mahu engkau meninggalkan kami. Lalu orang lain pula mendampingimu. Orang lain pula dapat manfaat, orang lain pula dapat berkat, kami dah hilang. Demo begitu cemburu, takut orang lain, pihak lain ambil keberkatan, manfaat Nabi Rasulullah. Maka Rasulullah meninggalkan mereka. Ini andaian mereka. Rasulullah meninggalkan mereka sebab Rasulullah pergi ke Mekah. Nak tengok, kita tengok bagaimana kebimbangan yang begitu tinggi yang lahir daripada golongan Ansar. Mereka sekali-kali tidak mahu berpisah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan sifat kasih sayang mereka kepada Rasulullah itu begitu tinggi. Setelah mendengar sabda baginda, mereka menitiskan air mata kegembiraan. Mereka ni siapa? Iaitu golongan Ansar. Mereka turut menangis malu kerana perkara yang mereka bimbangkan sampai kepada pengetahuan baginda. Rasulullah tahulah maknanya andaian sangkaan yang salah yang lahir daripada penduduk Ansar ini yang menganggap bahawa Rasulullah akan berpisah dengan mereka. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, penerangan kepada mereka, mereka pun rasa gembira dan malu lalu mereka menangis. Maknanya dakwaan mereka itu adalah meleset. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.